Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama kitab kita ni kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita nak bincang hari ni bab zakat fitrah. Zakat fitrah. Dalil yang menyatakan wajib zakat fitrah sebelum ditetapkan dengan ijma' adalah dari beberapa buah hadis yang sahih dan yang masyhur. Bukan saja sahih, masyhur, lebih daripada sahih lah, maksudnya banyak suhur kira. Seperti hadis Ibn Umar dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Menurut keterangan yang masyhur, zakat fitrah itu difardukan bersamaan dengan difardukan puasa Ramadan pada tahun yang kedua Hijrah. Serentak kewajipan puasa Ramadan lah. Waqid bin Jarrah berkata, zakat fitrah bulan Ramadan seperti sujud sahwi dalam solat. Maksudnya tanpa kekurangan puasa lah. Kalau tak buat zakat fitrah, jadi tergopong banyak kali lah kurang dalam puasa lah. Zakat fitrah menyempurnakan kekurangan puasa seperti lah sujud sahwi menyempurnakan kekurangan dalam solat. Jadi penting sangat lah. Mengikut mazhab kita sunat lagi, tapi mazhab lain wajib ni. Sujud sahwi ni wajib. Nak ganti pun benda wajib. Bukan benda sunat. Apa dak dia wajib dah. Sujud itulah mengikut mazhab-mazhab lain. Oleh sebab itu kita dah faham lah besarnya zakat fitrahnya. Diwajibkan zakat fitrah dengan beberapa syarat yang diantaranya pertama menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kena dua-dua boleh. Awal bulan ia wajib, kewajipan dia sebenarnya Syawal dah, pagi Syawal tu dah. Tapi orang boleh bayar awal lah. Wajib benda wajib boleh dibayar awal lah. Tapi keadaan dia sebenarnya orang itu dia hidup masa akhir bulan Syawal. Dan dia sebelum mati, dia akhir bulan Ramadan. Dia hidup dan dia mati. Kalau dia mati pun sempat hidup lah. Sempat hidup pagi Syawal lah. Hari awal bulan Syawal lah. Maksudnya lepas pukul 12 lah, kita kata lepas tengah malam ke lepas maghrib. Satu maghrib dia keadaan bulan hijrah ni malam tu dah maksudnya sempat maghrib satu Syawal dah. Malam tu lah malam satu Syawal. Dia sempat Ramadan lah. Sama ada baby begitulah, bayi tu lahir sebelum satu Syawal dan beranak sebelum satu Syawal. Dan dia hidup pun sebelum satu Syawal, dia kena wajib dah bayar zakat fitrah dah. Bapak dia lah kena bayar ke dia lah. Maka wajib dikeluarkan zakat fitrah dari orang yang meninggal atau yang diceraikan. Maksud tanggungjawab suami dia dah. Atau orang yang dimerdekakan, atau hamba yang dijual, atau orang yang menjadi mampu dari keluarganya sebelum matahari terbenam pada malam hari raya lah. Maghrib lah satu Syawal lah. Hanya didapatkannya sebab wajibnya ialah akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kayak gitu lah. Nak cerah ke hamba, ke jual, ke apa ke, tanggungjawab orang menanggung nafkah. Jadi tu kepada hamba, ahli keluarga dia sebagainya, kira sebelum maghrib sikit dan selepas maghrib sikit pada satu Syawal. Tidak wajib fitrah bagi anak-anak yang baru dilahirkan lepas daripada satu Syawal, lepas maghrib dah. Isteri yang baru dinikahi selepas satu Syawal dah. Malam raya tu baru nikah dah. Jadi ia tidak wajib lah bayar zakat fitrah lagi. Budak yang baru dibelinya lepas maghrib lah. Orang yang bukan Islam baru masuk Islam. Fakir yang baru menjadi orang yang mampu sesudah tenggelam matahari pada malam hari raya dah. Kerana mereka tidak sempat menemui akhir bulan Ramadan. Itulah keadaannya dah. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syekh Ibn Hajar Al-Hatami, kalau orang yang seperti itu ragu apakah semua itu terjadi sebelum maghrib ataupun sesudah tenggelam matahari setelah maghrib, maka tidaklah wajib zakat fitrahnya. Kerana keraguan ini, dia kata, dia ragu, tak wajib, dia kata. Dan kalau dikeluarkan zakat fitrah budak sebelum matahari tenggelam, kemudian meninggal, yang mengeluarkan zakat fitrah, atau dijual sebelum tenggelam matahari, wajiblah bagi ahli waris
atau yang membeli mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi boleh ahli waris wajib bayar zakat fitrah ni. Kita mati dah nak bayar zakat fitrah kan. Yang kedua ni, syarat yang kedua wajib ni. Yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beragama Islam. Maka tidak wajib bagi orang bukan Islam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, terkecuali untuk budak dan keluarganya yang Muslim, yang menjadi kewajipannya memberikan nafkah. Maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrahnya dan wajib baginya meniatkannya. Dia kafir kita bayar juga. Pasal ni zakat fitrah ni zakat per kepala dah. Kalau pok tu kafir, anaknya Islam, dah kalau kira dia pok je wajib bayar lagi lah. Tapi nak bayar kan dengan kafir. Jadi budak tu nak bayar tak apa, ataupun pihak pemerintah wajib paksa lah. Boleh paksa. Orang kafir yang keluarga je Islam. Sedangkan orang yang murtad kalau ia kembali masuk ke dalam Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, dan kalau tidak kembali kepada dalam Islam tidaklah wajib ia mengeluarkan zakat fitrah. Untuk dirinya ni dah orang lain, sebuah tangannya wajib juga dah. Kalau dia murtad dah, dia masuk Islam lepas tu ni bayar semula lah hak berapa tahun dia murtad lah. Kira terlepas kewajipan semaya, kena semaya, puasa dan puasa dah. Semasa dia murtad tu lah. Itu kita bicara semua ni lah. Yang ketiga yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang merdeka, baik seluruhnya ataupun mahu sebahagiannya daripadanya. Tidak wajib keluarkan zakat fitrah bagi budak, hamba sekalipun telah dijanjikan akan dimerdekakannya. Kalau dapat menebus dirinya ataupun panggil hamba mukatab dah. Dia ada perjanjian nak bayar berapa-berapa, dia akan bebas jadi merdeka. Kerana pemilikan budak, pemilikan hamba ni yang mukatab itu lemah lagi dah. Jadi tu dia lagi wajib bayar dah. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya oleh tuannya kerana hubungannya hamba yang mukatab dengan tuannya sama saja seperti hubungan tuannya dengan orang lain. Pula dah. Jadi tergantung hamba ni tu dia tak wajib bayar. Hamba pun sendiri tak wajib bayar lagi. Tapi boleh bayar lah dah. Dapat difahami dari orang yang di atas bahawa tidak wajib bagi hamba mengeluarkan zakat fitrah untuk isterinya sekalipun ia memberikan nafkah untuk isterinya. Kalau dia beri nafkah, beri makan minum pada isterinya, hamba tu, dia juga tidak wajib bayar zakat fitrah kepada hamba dia dah. Kalau isteri budak tadi juga menjadi hamba budak, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah tuannya. Tu kepada isteri tu lah. Hamba dah. Sama ada hamba lain, hamba tular ke. Tu sama ke tu lain ke, dia tu hak asal tu kena bayar zakat. Dan kalau isterinya tak ada merdeka, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah ia sendirilah. Wanita tu sendiri dah. Wanita merdeka menikah dengan hamba dah, boleh juga. Tapi zakat fitrah tu dia bayar sendiri dah. Demikianlah terangkan dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi, namun disebutkan dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab Imam Nawawi tidak wajib atas dirinya, tapi hanya senyap saja seperti akan terangkan tentang masalah suami yang faqir. Tak wajib juga. Suami juga tangguh dah. Wallahu a'lam lah, kita kira kuatnya. Pendapat kata isteri itu sendirilah dia bayar dah. Bahkan sebenarnya masing-masing anak boleh bayar sendiri, isteri bayar sendiri, tapi dia ada pok yang wajib tanggung nafkah dia betul bayar gitu lah. Itu keadaannya. Syarat yang keempat, syarat wajib zakat ni yang keempatnya, yang mengeluarkan zakat fitrah itu mampu. Umpamanya fitrah yang dikeluarkan itu lebih dari belanja untuk makanannya sendiri dan makanan keluarganya, yang wajib baginya memberikan nafkah pada malam hari raya dan siang hari raya, dan lebih dari belanja pakaian untuk dirinya dan untuk keluarganya, yang wajib baginya memberikan nafkah dari pakaian yang dimasukkan adalah pakaian layak dipakai yang sesuai dengan kedudukannya dan tata kesopanannya, umpamanya baju, celana, serban, kaos, stokin, dan pakaian tambahan pada musim dingin dan perhiasannya. Jadi nak bayar zakat fitrah ni kira mampu lebih daripada keperluan asah yang sebut sana lah. Makan minum sehari, makan malam,
makan malam Ramadan, makan satu Syawal tu, makan malam raya, dan pagi raya tu cukup lah. Nak makan keluarga tu cukup. Ada lebih lagi, lebih tu lah bayar zakat fitrahnya lah. Dari selagi tak cukup tu, tak payah bayar, tak wajib bayar dah. Selain dari yang disebutkan di atas, seperti pakaian orang yang tidak mampu bertindak, umpamanya kurang sihat akalnya, dan juga lebih dari sewa rumah untuk tempat tinggal mereka yang menjadi kewajipan yang memberi nafkahnya, dan lebih dari biaya pelayanan dan keperluan lainnya. Dan tapi kalau rumah tempat tinggalnya itu baik dari pelayannya, baik tidak perlu lagi diganti dengan yang lebih baik, maka yang lebih itu dapat dikeluarkan menjadi zakat fitrah. Dan wajiblah mengeluarkannya sekalipun tempat yang diinginkan itu lebih didambakannya dari budak yang dimilikinya yang sangat disayanginya. Siapa kena jual, tak duduk situ, kau jual rumah kau, apa ikut anak. Siapa kau boleh cari tempat lain, nak bayar lagi zakat fitrah kata ni. Yang kelima, disyaratkan wajib ke zakat ni, syarat wajib nak. Yang kelima, disyaratkan pula zakat fitrah yang dikeluarkan itu lebih dari pembayar hutang, sekalipun hutang yang tertunda pembayarannya. Bayar hutang dulu sebagai zakat fitrah. Tak jadi mana dapat kita ni. Tak pada habis zakat fitrah dulu lepas bayar hutang. Maka kalau tidak ada kelebihan dari pembayar hutang, bayar hutang perhabis, tak ada lebih, bayar hutang perhabis, tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kewajipan membayar zakat fitrah untuk dirinya berlaku juga untuk isterinya yang beragama Islam, yang menjadi kewajipannya memberi nafkah pada saat matahari tenggelam. Tenggelam itu masuk satu Syawal lah. Pada awal malam hari raya, baik isterinya itu merdeka atau budak hamba, sekalipun sudah ditalak dengan talak raj'i ataupun talak ba'in, atau dalam keadaan hamil, dalam masa iddah dia, wajib suami lagi dah. Kalau isterinya beragama Islam, tidaklah wajib bagi suami memberikan nafkah kepadanya pada waktu wajib zakat fitrah. Kerana isterinya telah berlaku nusyus membangkang pada suami, maka mewajiblah bagi suami membayar zakat fitrahnya. Jadi dia tidak wajib suami dah nak bayar zakat kalau isteri nusyus. Tapi kalau suami bayar, lepaslah dia, gitulah dah. Kalau isterinya termasuk orang yang biasanya mempunyai pelayan, yang wajib bagi suami menyediakan pelayan baginya. Baik pelayan itu orang merdeka maupun budak hamba dengan memberikan upah atasnya ataupun disewanya, atau tidak diupahnya atau tidak disewa. Kalau pelayan yang melayani isterinya, hamba isterinya, isteri sendiri, maka wajiblah bagi suami membayar fitrah bagi hamba, zakat fitrah bagi hamba, kerana suami juga berkewajipan memberi nafkah kepadanya. Balik gitu dah, yang gini. Kalau hamba pada isteri pun, jadi wajib suami juga bayar zakat fitrah dia dah. Gitulah keadaan dia dah. Cuma lah ni nak, tidak wajib dah. Untuk lelaki ni cari hamba ke ataupun pelayan apa, orang gaji lah, kita kata orang gaji pada isteri dia. Tengok keperluan, tengok pitih dah, tidak wajib dah. Ada kata semua perkara ni untuk lelaki nak cara dah. Terutama pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri, dah terpias setengah ulama mazhab kita dah. Dia kata ke Syekh Albani, tapi kadang-kadang ada juga mazhab kita terpengaruh dengan Ibn Hazm Az-Zahiri, seolah tidak wajibnya atas isteri, suami belaka. Kerja rumah pun suami juga, maaf kerah tak lelaki. Jadi kewajipannya saling lengkap melengkapi dia. Isteri pun wajib tolong dah kerja-kerja rumah tu, wajib atas isteri lah. Dah. Semoga suami kerja luar. Kalau suami tu suami isteri kerja, dua-dua kerja, wajib dua-dua lah jaga rumahnya, jangan isteri saja, gitu keadaannya. Cakap tu tak wajib belakang isteri duduk nyengging saja rumah, tak ada kewajipan ke rumah tangga, tidak gitu dah. Dari segi dalilnya, apa yang diamalkan oleh Nabi, isteri Nabi, para sahabat, isteri anak-anak Nabi sendiri yang perempuan ada. Isteri keluarga Nabi, keluarga sahabat, kita tengok isteri mereka memainkan peranan yang besar dalam urusan rumah tangga dah. Okey, kalau perempuan yang jadikan pelayan itu merdeka dah, dengan dibayar upahnya dah, atau budak hamba orang lain yang disewa, tidaklah wajib bagi suami membayarkan fitrah, zakat fitrah pada orang gaji itulah. Namun kewajipan membayar fitrah, zakat fitrah atas pelayan itu adalah dirinya sendiri, dan kewajipan bayar fitrah bagi budak yang sewa adalah tuan pada budak. Jadi orang gaji pada dia lah, jadi tuan yang asal dia. Dan jika perempuan yang jadikan pelayan itu merdeka
perempuan yang jadi kepelaya itu merdeka dan tidak diberi gaji, hanya diberi nafkah saja, maka dalam hal ini para ulama berbeza-beza pendapat. Gaji hak bukan bayar gaji ya. Dia hanya pegang makan minum saja dah. Khilaf ulama dah. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Majmu' Syarh Mazhab, tidak wajib bagi suami membayar fitrahnya lagi dah. Namun Imam Rafi'i pada bab nafkah menerangkan wajiblah bagi suami membayar fitrah, seperti juga memberikan nafkahnya. Bagi saya pendapat Rafi'i kuat sini. Kerana ia termasuk yang melayani isterinya juga. Dan pendapat yang kedua inilah yang dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jadi sekali orang kata Imam Nawawi kuat pendapat dia. Dalam bab ni tak boleh, kita tak boleh pegang pendapat Imam Nawawi. Bahkan Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dan Syekh Ramli pengarang Nihayatul Muhtaj tu semua pergi pendapat Imam Rafi'i dalam bab ni dah. Pasal kita tengok kuat, pasal orang tu betul-betul dinafkahi oleh ibu makan pun suami si isteri tu baik, maksudnya dia tak ada gaji, dia bayar makan dah. Jadi dia sah dah tak ada duit ke apa dah. Jadi tanggungjawab ni kembali pada tok lelaki si isteri tu lah. Yang don beri nafkah kepada orang gaji, dia juga lah tanggungjawab untuk bayar zakat fitrah dia. Jadi macam keluarga dia lah, tengok. Kecuali bayar gaji, dia bayar gaji, duit lebih ada lah, dia bayar ada duit lebih, sepatutnya bayar sendiri lah kan. Zakat terus. Tidaklah wajib bagi anak memberikan nafkah, memberikan zakat fitrah untuk isteri ayahnya. Dan demikian juga hambanya, hamba ayah dia lah. Sekalipun sudah mempunyai anak, dan wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi ayah dia kata tak pitih, anak kena beri nafkah. Tapi ada ke siapa ke isteri yang tanggungjawab ayah dia dah, isteri ayah dia dah, hamba ayah dia dah. Jadi tidak wajib lah dah, fikir dah. Jadi kalau ada anak ke apa pun, kalau memanglah wajib. Kalau anak pada anak tu ada cucu lah dah. Jadi anak tu kena beri nafkah lah. Tapi pada pok dia, sekadar pok dia je. Bini pok dia tu tak tanggungjawab anak dia tu. Gitulah ceritanya. Hamba kepada ayah dia bukan tanggungjawab anak dia dah. Gitulah. Kalau suami fakir miskin, fakir seseorang miskin, umpamanya hamba dah, atau merdeka tidak mampu seperti yang terangkan di atas, maka tidaklah wajib bagi isteri membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri sekalipun termasuk yang mampu. Betul. Tapi kalau ada pitih sendiri, bayar zakat dia sendiri dah. Tetapi sunat membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha ada kata wajib. Kenapa ada kata wajib? Pasal pitih dia pergi sendiri. Bukan harta suami dia, harta dia sendiri dah. Jadi dia kena bayar lah. Wajib tuan membayar fitrah, zakat fitrah budaknya yang bersuami. Kalau suaminya yang merdeka tidak mampu atau suaminya hamba juga, tu yang asal bayar dah. Tapi kalau suaminya merdeka lagi mampu dan tuannya telah menyerahkan isterinya kepada suaminya pada waktu malam dan siang, maka suami berkewajipan bayar zakat fitrah kepada isterinya, bukan tuannya lagi. Dan juga wajib bagi bapa membayar zakat fitrah anaknya dan cucunya sampai ke bawah yang muslim lagi tidak mampu dah. Dan juga wajib anak membayar zakat fitrah ibu dan bapaknya tidak mampu sampai ke atas, tetapi tidak wajib memberikan zakat fitrah untuk ibu dan bapak yang mampu. Gitulah dah. Demikian juga tidak wajib bagi bapa memberi zakat fitrah anak cucunya yang mampu atau dapat bekerja, kerana pada saat itu tidaklah wajib memberikan nafkah lagi kepada anaknya, anak cucu dia dah. Kalau anak tu dia kerja sendiri, ada gaji ke apa, tak ada kaitan pok dia dah. Apabila balik dah biasanya bicara. Tuan wajib membayarkan zakat fitrah hambanya baik telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakannya kalau tuannya meninggal atau disyaratkan. Kalau meninggal bebas dah. Dia tuan wajib nak bayar zakat dah. Dia janji gitu, kalau aku mati bebas, merdeka dah. Atau disyaratkan akan merdekakan dengan suatu sifat yang ada pada hamba itu, umpamanya budak hamba yang melahirkan, ada umur walad dah, atau budak hamba yang diwasiatkan manfaatnya kepada orang lain, atau hamba yang melukai budak dari orang lain, atau budak atau hamba lah yang lari dari tuannya
sekalipun sudah tidak diketahui lagi atau hamba yang dirampas orang, maka semua itu wajib dikeluarkan fitrahnya oleh tuannya yang asal, sebagaimana tuannya berkewajipan memberikan nafkah kepadanya. Orang kata gitu. Tidak wajib fitrah zakat fitrah hamba yang nafkahnya dibebankan kepada Baitul Mal atau oleh seluruh kaum muslimin, dan budak Baitul Mal, hamba-hamba Baitul Mal, dan budak yang dimiliki oleh masjid, atau yang diwakafkan untuk masjid atau untuk yang lainnya, sekalipun wajib memberikan nafkah kepada mereka itu. Tak wajib bayar lah. Ini macam hamba perai tu, dia beri ke masjid ataupun beri ke Baitul Mal dah. Dia hamba yang diberi tugas. Jadi perai tu Baitul Mal dan sebagainya dah. Tapi orang ni tak wajib bayar zakat fitrah ni. Fitrah yang diwajibkan pada setiap orang adalah satu sa'. Dia seperti sa' Madinah pada masa Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan pada bab zakat tumbuh-tumbuhan. Dia dimasukkan dengan sa' adalah 4 mu'. Dan yang 1 mu' ialah 1/3 rital Baghdad. Liter. Okay. Maka 1 sa' itu ialah 1/3 mu', yang beratnya 685, 5/7 dirham. Kerana 1 rital Baghdad tu beratnya ialah 100 4/7 dirham. Ini ukuran zaman dulu lah. Kita lah ni payah nak cekera lah. Kita tengok ukuran dah ni lah tak. Yang dah pusat zakat cerita dah. Namun yang biasanya dipakai dalam zakat fitrah itu dengan takaran hanya yang ditimbang baik dengan rital maupun dengan dirham untuk mengujinya. Itulah. Kita lah ni tukar ada putih, 3 riyal lagi lah ni nak. Pak kita Kelantan ni. Tetapi jenis yang tidak ditakar seperti susu yang kering dan keju hendaklah takaran yang 1 sa' tadi diperhitungkan dengan timbangan. Dah gitulah zaman dulu. Kelebihan makanan itu betul gitu tak. Susu kering ke keju ke tak. Padi berah lah kita dulu lah. Pak kita berah lah orang dulu kan. Kalau orang Arab kan gandum ataupun kurma ke apa lebih-lebih tu dia kena bayar zakat. 1 sa' yang wajib dikeluarkan tadi bukan makanan yang wajib dizakati 1/10 atau 1/5 dan tidak pula cacat. Itu dah. Air susu dikeringkan aktum ada air susu yang dibekukan jubun tidak boleh dijadikan zakat fitrah kalau bercampur dengan bahan-bahan yang lain, atau yang sudah dimakan bubuk dah, atau sudah lama yang berubah rasanya, warnanya atau baunya, atau masih basah dan belum kental dah. Tak boleh buat zakat jugalah. Cari makan yang asasi juga. Tidaklah memadai susu kering atau susu kental yang mutunya kurang baik dan dari jenis makanan yang biasa dijadikan makanan daerah setempat mengeluarkan zakat fitrah. Kerana itu tidaklah memadai makanan yang bukan menjadi makanan daerah itu, makanan asasi daerah itu, dan tidaklah memadai bahan makanan orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sekalipun bahan makanan yang biasa. Jadi kena makan yang asasi lah. Sebab kita mesti zakat fitrah lah. Zakat mesti berah lah dah. Zakat tu mesti bayar dengan berah. Kita ikut ni mazhab lain dan mazhab Hanafi boleh bayar dengan duit. Kaedah sebenarnya zakat fitrah ni mesti dibayar dengan makanan, dan makanan pula mesti makanan asasi itu berah dan sebagainya lah. Kerana itu wajiblah memberikan zakat fitrah kepada seluruh fakir di tempat zakat fitrah itu dikeluarkan, bukan fakir yang ada di tempat yang mengeluarkan zakat. Jadi ke tempat zakat fitrah bukan tempat keluar zakat fitrah. Gana tak ada. Kalau isteri dan ataupun hamba pada satu negeri dan dari suami atau tuannya pada negeri lain, maka fitrah itu adalah bahan makanan yang kebiasaan dimakan pada negeri isteri atau hamba yang diberikan pada fakir yang ada pada negeri budak dan isteri. Inilah tu nak syarah dia. Jadi tempat duduk anak isteri dia lah. Tadi kalau suami pun kena bayar zakat sesuai dengan tempat isteri dia dan hamba dia. Bukannya tempat dia duduk kadang-kadang jenis kerja jauh ni. Tinggal bulan-bulan kau apa tahun kadang-kadang duduk kerja gitu dah. Kerja tidak duduk tempat dah. Jadi isteri dia duduk setempat, duduk kampung. Jadi dia kena bayar zakat fitrah ikut negeri isteri dia. Tidaklah memadai dengan bahan makanan yang ada pada negeri tuan atau suami. Dia tidak memadai memberikan kepada fakir di negeri tuan atau suami. Gitulah. Pok duduk Malaysia, anak duduk Jepun. Sepatutnya kalau bayar pun zakat fitrah tu tempat Jepun lah kalau kira dah. Tempat anak tu bayar sendiri dah. Tapi kalau payah tak tahu Islam mana, bayarlah negeri asal nak kita.
Pasal duduk negeri orang kafir, kalau negeri orang Islam tu lain tak? Kalau ada pada satu negeri beberapa macam bahan makanan pokok yang bukan makanan yang kebiasaan negeri itu, maka yang mengeluarkan zakat fitrah dapat milih di antara jenis-jenis yang diinginnya, tapi terbaik yang tetap tertinggi harganya dan yang sangat mengenyangkan. Tamaknya makanan yang mengenyangkan lah. Kalau banyak bahan makanan pokok lah, berah pada, gandum pada, kurma pada, ikut lah. Berhati-hati tertinggi harganya ataupun yang paling sangat mengenyangkan lah. Dia memadai mengeluarkan bahan makanan yang pokok yang terbaik sebagai ganti bahan makanan yang kurang baik, namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi nak terbaik dah. Bahan makanan pokok yang terbaik. Jadi masukkan dengan yang terbaik ialah yang lebih mengenyangkan, bukan yang mahal harganya. Itu matlamatnya dah. Gandum lebih tinggi dari segi urutan dari semua bahan makanan yang lain yang disepakati kebolehannya. Sesudah gandum barulah kurma, barulah gandum berbiji, barulah jagung, barulah anggur, baru beras, baru kacang putih, baru adas, baru kacang full, barulah susu kering, barulah keju. Inilah urutan yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. Dan disebutkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah bahawa beras lebih baik dari kurma, kerana beras lebih mengenyangkan dari kurma. Hakikatnya gitulah, berah. Bagaimana berah benar. Seorang boleh mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri dari bahan makanan yang menjadi makanan orang yang mengeluarkan zakat itu. Dan untuk zakat fitrah keluarganya dari bahan makanan yang terbaik menurut urutan yang disebutkan di atas. Cerita panjang-panjang semua tu cerita bayar dengan makanan, bukan bayar dengan pitih. Bukan bayar duit ni zakat fitrah kalau kira sebenarnya. Tidak boleh melakukan zakat fitrah dengan setengah sok ni dari satu jenis makanan dan setengah soknya dari daging dari jenis makanan yang lainnya. Jadi sejenis saja. Kalau bayar zakat fitrah sejenis, berah saja. Jadi berah sikit, ganda sikit tak boleh. Dan kalau hanya didapat setengah sok dari bahan makanan, maka wajiblah mengeluarkannya. Dan jika diperolehi bahan makanan yang belum cukup takarannya untuk seluruh anggota keluarganya, maka wajiblah didahulukan untuk dirinya sendiri, barulah untuk isterinya. Jadi bayar sekat mana boleh, hak lebih-lebih itu. Bayar untuk diri sendiri, lepas tu isterinya. Barulah untuk anaknya yang kecil, barulah untuk ayahnya, barulah untuk ibunya sampai ke atas. Itu kena bayar sikit-sikit ikut siapa tahap dia lah, sekat mana ada lah. Kemudian barulah untuk fitrah anaknya yang terbesar yang tidak mempunyai pekerjaan, dan barulah untuk hambanya. Di antara hamba yang didahulukan adalah hamba wanita yang sudah melahirkan, kemudian hamba yang mudabir, yakni yang disyaratkan kemerdekaan sudah tuannya meninggal, dan barulah hamba yang disyaratkan apabila ada suatu sifat pada dirinya, ia akan merdekakannya. Bapa atau nenek datuk boleh mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri atau dari harta anak cucunya yang kecil, atau orang yang gila atau yang ajak yang menipu dah. Maksudnya boleh berlaku dah. Dan boleh juga menarik kembali, dan jika diniatkan menarik kembali, sebagaimana boleh seorang mengeluarkan zakat dari hartanya akan zakat fitrah atau zakat harta orang lain dengan izinnya. Boleh berlaku dah. Berbeza dengan anak dan cucu yang besar, maka bapa atau datuk tidak boleh mengeluarkan dari harta anak dan cucunya kecuali dengan izinnya. Jadi anak besar kena tahulah anak dia. Dan jika berkongsi dua orang yang memiliki seorang hamba, maka bagi mampu membayar fitrahnya setengah sok dan bahan makanan di mana budak itu berada. Dan bagi tidak mampu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, dan kalau keduanya mampu maka bagi masing-masing mengeluarkan setengah sok dan bahan makanan di negeri di mana budak itu berada. Dan boleh menyegerakan melakukan zakat fitrah sudah masuk bulan Ramadan, sekalipun pada malam yang pertama bulan Ramadan, kerana telah diperolehi sebab yang pertama dan sebab wajib zakat fitrah ialah bulan Ramadan. Ikut mazhab kita boleh dah. Satu Ramadan tu boleh masuk dia gorek bulan Ramadan, boleh bayar ada zakat fitrah awal-awal dah. Tapi zaman Nabi ni memang pagi Syawal tu dah. Dan boleh mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah kerana dapati sebab yang kedua ialah bulan Syawal. Tidak boleh mendahulukan zakat fitrah dari dua sebab seperti zakat harta. Tak ada kaitan lah zakat harta ni, zakat fitrah kita bincang ni lah. Dan syarat kebolehan menjegerakan zakat akan diterangkan kemudian, terkecuali wali yang mengeluarkan zakat fitrah bagi yang diwalikannya, maka tidak menyegerakan dari sebab yang kedua lah. Wali ke apa? Tidak wali. Jadi kalau wali tu kena betul-betul dua lah, sampai satu Syawal baru dia boleh bayar zakat fitrah dah.
Dan sunat melakukan zakat fitrah pada waktu siang harinya sudah terbit fajar, terbit subuh pada hari raya sebelum solat hari raya terlebih utama. Waktu afdalnya subuh, lepas subuh sampai ke mai gaya. Ini kalau solat hari raya dikerjakan pada pagi hari, dan kalau dikerjakan pada waktu menjelang tengah hari, maka sunat menyegerakan fitrah pada pagi hari agar meluaskan waktu bagi menerima zakat. Zaman dulu gitulah, dibagi pagi raya, orang bayar zakat fitrah pagi raya, lepas tu bagi. Menunggu kedatangan keluarga dan teman sejiran lebih afdal dalam mengeluarkan zakat. Kalau nak bagi, tunggu nak bagi zakat fitrah pada anak beranak, lebih baiklah kan. Demikian juga dalam mengeluarkan zakat fitrah selama menunggu masih dalam hari raya. Dan haram menunda zakat fitrah sehingga selesai hari raya, sebenarnya raya lah, tanpa adanya suatu uzur, umpamanya belum ada yang akan dikeluarkan atau belum datang orang yang berhak menerimanya. Kerana penundaan yang seperti itu akan memberikan kesempatan kepada orang yang berhak menerima untuk menerima haknya pada hari raya itu, dan agar mereka dapat ikut bergembira, dan wajiblah mengqada fitrah dengan segera kalau ditunda tanpa uzur. Gitulah macam semaya, qada semaya, qada puasa gitu belakang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.